السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita hadir ke surau kita ni untuk kita mengikuti pengajian akidah, insya-Allah, dengan berpandukan kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah karangan Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, muka surat 2, insya-Allah. 10 pendahuluan ilmu tauhid. Yang pertama, al-ismu, nama bagi ilmu ini kita dah bahas pada pertemuan yang sebelum ini, dan kita sambung yang kedua, iaitu al-istimdad, iaitu tempat pengambilannya, daripada mana tauhid itu ataupun ilmu tauhid itu diambil. Sini dia tulis daripada Al-Quran dan hadis, maksudnya Al-Quran dan Al-Ahadis ataupun Al-Hadis. Itu dia kecil lah. Daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah lafaz. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dan yang mana diberi pahala jika kita membacanya, dianggap sebagai ibadah, maksudnya diberi pahala, dan dicabar dengan dia ada definisi dia. Al-Quran ni dia ada definisi dia. Al-lafzu al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang diturunkan kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lughatil arabiyyah, dengan dalam bahasa Arab. Kemudian al-muta'abbad bi tilawatihi, iaitu dianggap sebagai ibadah dengan bacaannya. Kalau kita baca, dapat pahala. Kemudian al-mutahadda bihi, yang dicabar dengannya. Jadi maksudnya Quran ni Allah cabar, fa'tu bi suratin min mithli, Allah kata kan, datangkan satu surah. Kalau kamu mampu buat Al-Quran, datangkan satu surah. Maksudnya dicabar, menunjukkan Al-Quran pula berbeza Al-Quran dengan yang lain. Dan sebenarnya lafaz-lafaz itu adalah dalil, merupakan dalil bagi madlul kalam nafsi Allah. Madlul bagi kalam nafsi Allah. Asalnya makna dia itu ada pada Allah Ta'ala. Allah turunkan dalam bentuk lafaz, ada perkara yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya melalui Rasulnya, turun dalam bentuk lafaz. Makna, sebab setiap lafaz itu dia mewakili makna lah. Al-lafzu dalla 'alal makna. Setiap lafaz itu menunjukkan kepada makna.
Di lafaz Al-Quran yang kita baca tu, dia ada makna. Asal makna itu ada pada Allah. Jadi diturunkan dalam bentuk lafaz. Jadi kita membaca lafaz tu, kita mengetahui makna ni. Kalau kita mengaji lah, kita mengaji, kita tahulah makna lafaz tersebut. Jadi termasuk apa yang turun dalam bersama Al-Quran itu adalah makna-makna akidah ataupun tauhid itu sendirilah. Sebab selain daripada akidah banyak lagi kan, ada hukum hakam fiqh, ada kisah-kisah Nabi, macam-macam lagi lah. Jadi ilmu tauhid atau ilmu akidah itu diambil daripada Al-Quran. Sumber dia lah, istimdad atau sumber dia. Dan yang kedua, hadis. Al-hadis maknanya percakapan Nabi SAW ataupun perbuatan Nabi SAW ataupun penetapan Nabi SAW atau keadaan Nabi SAW. Dia pun ada ta'rif dia juga, hadis. Hadis ni ada ta'rif dia, ada definasi dia, iaitu al-aqwalu wa af'alu wal iqraru wal ahwalu allazi yuntasabu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, penetapan dan keadaan yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya hadis. Tapi boleh kata di sini lebih kepada perkataan lah, sebab akidah itu lebih dalam bentuk kepercayaan. Jadi akidah itu dia punya tuntutan bukanlah satu praktikal, lebih kepada kepercayaan. Jadi lebih mana Nabi memberitahu secara perkataan lah. Kalau fiqh misalnya perbuatan Nabi kan, Nabi tunjuk cara semayang macam mana, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu fiqh bab semayang. Dan panjang kalau nak hurai di sini sahaja, memang panjanglah. Bermakna ayat-ayat Al-Quran dan hadis ni pun yang menjadi sumber bagi akidah itu bukan diambil semudah itu. Dia ada dia punya kaedah. Dia ada kaedah yang tertentu, yang khusus untuk memilih ayat-ayat yang manakah atau hadis-hadis yang manakah yang akan diambil untuk dijadikan sebagai akidah. Banyak cerita tentang Allah dalam Quran, banyak hadis cerita tentang Allah. Dan begitu juga tentang malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada-qadar, kan? Banyak ayat dalam Quran cerita tentang bab rukun iman ni, dan banyak juga hadis. Tapi adakah semua itu diambil? Asal ada Allah aja ayat akidah, asal ada Allah aja ayat akidah. Jadi ada dia punya disiplin ilmu dia lah oleh para ulama. Sebab dia kena ada dia kena ada suatu metodologi yang disepakati. Sebab Al-Quran itu terlalu luas. Jadi ulama-ulama telah mengkaji, terutamanya ulama akidah telah mengkaji Al-Quran dan hadis, maka memilih hanya beberapa ayat saja, hadis saja untuk dijadikan sumber, untuk dijadikan sebagai akidah. Yang mana kalau kita ikut manhaj ataupun mazhab al-Asy'ariyah, akhirnya lah sampai kepada kita jadi sifat 20. Dia punya hasil dia. Itu pun untuk Allah saja. Untuk Allah sahajalah. Bahkan 20 itu pun sifat wajib saja. Maknanya Al-Quran dan hadis menceritakan tentang Allah ni banyak ayat. Bahkan hampir 60 hingga 70% Al-Quran tu cerita pasal Allah dia. Daripada 6,000 lebih ayat itu, 60-70% cerita pasal Allah. Tapi ulama-ulama yang kita akan bahas di sini, iaitu ulama Asy'ariyah, memilih hanya beberapa ayat saja. Sebab apa? Kalaulah kita nak kata wajib mengetahui semua ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah,
Itu agak membebankan bagi orang awam. 60-70% kena tahu, kena wajib belajar. Itu jadi sebenarnya dilihat kepada rukun iman kita itu, ulama melihat kita wajib beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kita dan sebagainya. Khusus untuk Allah sahaja, apa makna kita beriman kepada Allah? Maknanya bila kita beriman kepada Allah tu, apa yang patut kita tahu tentang Allah? Jadi kalau kita rujuk Al-Quran, hadis, memang lambat-lambat, terlalu banyak ayat dia. Maka ulama pun pilihlah beberapa ayat yang daripada ayat tu difahami. Contohnya Allah Ta'ala tu ada sifat qudrah, contoh diambil. Sedangkan kita tahu nama saja dah 99, kan? Jadi adakah wajib kita belajar 99? Siapa tak tahu 99, dosa. Ada dalil tak? Ada arahan daripada Quran dan hadis tak? Ada arahan, perintah daripada Allah dan Rasul tak? Kita wajib kena tahu 99 tu. Sedangkan 99 tu pun hadis yang diriwayatkan pun dhaif. Imam Bukhari dalam sahih dia sebutlah barang siapa yang menghafal nama Allah 99 tu dapat masuk syurga. Tapi Imam Bukhari tak senaraikan 99 tu. Yang menyenaraikan 99 tu dalam Sunan Jami' Tirmizi. Imam Tirmizi dia senaraikan hadis yang sama, tapi dia tambah, dia senaraikan. Jadi ulama sekarang, adakah senarai 99 nama Allah itu memang Nabi yang sebut atau perawi yang tambah? Ulama sekarang. Waktu Imam Bukhari dia tak masukkan 99 tu. Tapi bukan bermakna 99 tu tak sahih. Kesemua 99 tu tak dikatakan sahih. Maknanya sebab apa? Di dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Abu Daud, kalau tidak saya, dia tak sama. Maknanya dalam Jami' Tirmizi 99 tu ada beberapa nama Allah yang tak ada dalam riwayat Ibnu Majah, dan ada yang tak ada dalam riwayat Abu Daud, kalau tak silap saya. So macam mana boleh jadi macam tu? Betul Imam Bukhari dia tak ambil. Tapi tak bermakna semua tak sahih. Maka ulama pun kaji satu persatu, Huwar Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, yang mana yang ada dalam Al-Quran, okey, confirm lah sahih. Jadi hasilnya tak banyak, tak sampai 10 pun yang menjadi khilaf tu, tak sampai 10 yang menjadi khilaf. Maksudnya yang tak ada dalam Quran. Ada dalam hadis, tapi hadis ni kata ni, hadis kata ni, hadis ni kata lain. Jadi boleh kita kata lebih kurang 90 tu memang sahih. Dalam Quran ada nama Allah sebutlah. Hanya ada beberapa dalam 8-9 nama yang dikhilaf. Dalam Tirmizi ada, dalam Ibnu Majah tak ada, dalam hadis ni tak ada. Tapi dari segi maknanya sahih, dari segi maknanya tu betul. Sebab ulama kajilah makna ni, makna dia betul. Tapi sebab hadis tu sanad dia tu kan, sanad dia. Tapi tak banyak, tak sampai 10. Di 90 tu kira sahih, dalam Quran ada dan hadis sahih. Okey. Kalau ada 90 daripada 99 tadi, lebih kurang 90 tu yang sahih, wajib ke kita tahu 90? Habis dosa semua. 90 banyak tu kan. Maka ulama Asy'ariyah dia memilih daripada 90 dia dipilih 20 je. Pilih bahkan sebenarnya pilih 7 je pun. Sebab yang dalam dia ada luas lah. Sebenarnya pembahasan tentang sifat Allah ni terlalu luas. Jadi saya buka sikit-sikit lah. Nanti kan bagi sekelompok pening jadi. So daripada 99 pun dia hanya mewakili sifat-sifat tertentu saja. Yang 90-99 tu bukan seluruh sifat. Sebab kalau nak dikaji lagi seluruh sifat, lebih 100 lebih. Dalam sebab ada ulama mengarang kitab tajuk dia Al-Asma' was Sifat. Maknanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah 100 lebih, 140 lebih tak silap saya. Tak tahulah kalau ada ulama yang kaji lebih dalam lagi, mungkin lebih dari itu lagi. Banyak sebenarnya, maknanya yang dalam Asma' Sunnah tu macam satu pengkhususan, siapa yang hafal masuk syurga tu je. Tak bermakna Allah ada nama banyak tu je, banyak lagi. Itu pun nanti kita tengoklah sifat apa. Sebab sifat bila kita bahas tentang sifat, falsafah tentang sifat ni luas.
Kalau nanti insya-Allah kita akan sikit-sikit kita akan pecah-pecahkan sebab tujuan kita mengaji ni kalau semata-mata nak mengaji akidah sahaja, saya rasa tuan-tuan tidur. Maknanya dah lah benda yang sama je kan, dia sekolah dengar belajar benda yang sama, jadi tak ada penambahan lah ilmu di situ, dan akidah kita pun dah sah dah. Jadi apa yang di sini yang saya akan bahas perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, pembahasan ni supaya bertambah lagi lah ilmu kita tu. Kalau akidah sahaja rasanya selesai dah kot, tak payah kuliah pun insya-Allah. Kalau tak sah semayang akidah tak sah lagi kan. Jadi saya cubalah kita hurai, kita masuk dalam lagi, tambah ilmu tentang akidah yang berkaitan. Mana sifat itu pun dilihat nanti dah boleh masuk sifat 20, saya akan huraikan tentang sifat. InsyaAllah lah kalau ada umur panjang, ada kesempatan di muda PKP ni kan. Jadi nak bagi tahu ringkasnya, ulama di sini, ulama Asy'ariyah dia pilih 7 je pun. 20 tu pun kalau saya huraikan nanti dia berjenis-jenis kan, ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, dia lain sikit. Dia ada macam sifat salbiyah itulah, dia bukan sifat sebenarnya, dia hanya wasfiyah dia panggil, istilah dia lah, nanti saya terangkan. Jadi kalau sifat yang sebenarnya sifat ma'ani itu je, sifat yang hakiki, yang sebenar, yang wujudi, yang qaim pada zat Allah Ta'ala, 7 je. Yang lain semua macam cabang lah kita kata, macam cabang bagi sifat-sifat Allah. Jadi sebab tu nak beritahu ulama-ulama ni tak ada pun dalil yang mengatakan kamu wajib mengenal Allah itu dengan semua sifat dia yang ada dalam Quran hadis. Masak kita dosa kita kalau wajib. Dan dia tak bagi had lah. Yang penting kita kena kenal Allah, wajib. Awwaluddin ma'rifatullah kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kewajipan pertama kita mengenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Nak kenal dengan zat dia, tak nampak. Nak kenal Allah tu dengan zat tak nampak. So dengan sifat dia, sifat yang dikhabarkan oleh Allah sendiri dalam Quran dan Nabi dalam hadis. Sebab tu dia kata sini pengambilannya adalah Quran dan hadis, lebih-lebih lagi tentang Allah Ta'ala lah. Tapi walaupun begitu tak diambil semua, dan tak ada dalil pun yang mewajibkan semua, maka ulama di situlah berlakunya metodologi masing-masing itu berbeza. Sebab tak ada satu dalil pun yang nak menunjukkan bahawa kamu kena tahu, wajib kena tahu sifat Allah semua, ataupun separuh, atau banyak ni, atau banyak tu, tak ada. Maka di situ ulama-ulama Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah dikaji, rupanya ada sifat ni, dia ada yang asas, dia ada yang cabang, dia ada yang nafi, dia ada yang isbat, dia ada yang sifat zat, ada sifat af'al, macam-macam jenis sifat. So dia pilih hanya beberapa sifat saja sebagai asas. Maksudnya Tuhan sekurang-kurangnya mesti ada sifat ni. Itu yang jadi 20 tu. Orang bertikai dengan 20 semua. Dia ada falsafah dia ada pembahasan di sebalik dia. Dan tak plan pun berapa lah, 20 okey lah, 20 lah, sebab tarawih 20 kita buat sifat 20 juga. Macam tu. Dia kaji, ulama kaji untuk salbiyahnya berapa, untuk ma'aninya berapa, untuk ma'nawiyahnya berapa. Dikaji, dia tak ada, tak plan pun berapa tu. Pilih yang mana sifat yang Tuhan mesti kena ada sifat ni. Akhirnya jadi 20 tu je. Akhirnya jadi 20. Sebab tu bila dia kata di sini al-istimdad, tempat ambilannya adalah Quran hadis, maknanya bukan semua. Kalau nak ikutkan Quran hadis, sifat Allah lama-lama 100 lebih. Tapi tu kenapa kita belajar 20 je? Kan? Kata ambil Quran hadis, tapi kau belajar 20 je kenapa? Dalam Quran banyak lagi sifat Allah. Maknanya secara umumnya 20 tu diambil Quran hadis, 20 tu diambil dari Quran hadis. Setelah dipilih, dikaji sifat apa yang paling utama, yang merupakan asas, yang mana Tuhan mesti kena ada sifat tu, tak mungkin Tuhan tak ada sifat tu, maka akhirnya jadi 20. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi kenapa 20 tu yang dipilih. Nanti dalam buku surat, jauh lagi ni 30 buku surat. Kita pelan-pelan insya-Allah, ini kita pun nak menambah ilmu pengetahuan sajalah, bukan
baru nak belajar akidah kan. Akidah dah dulu insya-Allah lah, dah sah dah pun. Yang ketiga, al-haddu, iaitu definisi tentang ilmu tauhid ni lah. Definisinya pengetahuan tentang pembahasan ketetapan pegangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya boleh i'tiqad yang yakin dan kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan, berusaha dan beramal menurut sebagai mana kepercayaan itu. Panjang, pening tu. Okey, kita satu-satu kita tengok. Definisi ilmu tauhid. Pengetahuan tu ilmu lah, tentang pembahasan ketetapan pegangan terhadap kepercayaan. Pembahasan ketetapan pegangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya. Di sini macam ada sikit kekurangan lah. Bahkan dia bukan saja Tuhan dan Rasul, dia yang 6 lah, rukun iman yang 6 sebenarnya. Beberapa simpulan atau ikatan. Maknanya di sini dia diatur. Definisi itu diatur. Mula-mula kita tahu tentang pembahasan-pembahasan ketetapan pegangan terhadap kepercayaan itu Allah dan Rasul, kemudian beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil. Ditunjuk step by step supaya boleh beriktikad dan yakin dan kepercayaan yang putus. Yang putus maksudnya yang teguh. Putus ni dalam bahasa Arab dia al-qat'i. Qat'i itu biasanya ulama akan terjemah putus, tapi mungkin kita tak nama sekarang putus maknanya kan benda putus. Maksudnya putus di sini satu benda yang teguh, mantap, yang pasti. Keputusan, satu keputusan. Putus tu daripada keputusan, bukan putus maknanya sambung putus-putus. Sekira-kira menaikkan perasaan, ni dia punya natijah dia. Berusaha dan beramal menurut sebagaimana kepercayaan itu. Okey, maknanya di sini dia tak definisikan tauhid tu saja, dia definisikan ilmu tauhid. Ilmu tauhid lain tu. Tauhid dengan ilmu tauhid lain. Sebab kalau tauhid pegangan, tauhid itu pegangan. Kalau ilmu dia dia kata pembahasan, lepas tu bila pembahasan dipilih kan, daripada pembahasan tu kita pilih mana yang akan kita jadikan pegangan. Kemudian setelah kita dah faham, baru kita pegang betul-betul, kita i'tiqad betul-betul dalam hati. Kemudian supaya menimbulkan natijah dia lah, kesan dia. Contohnya kita dah percaya kepada Allah, Allah tu maha melihat. Jadi kalau kita nak buat maksiat pun line clear pun kita macam line clear ni tapi kita Allah maha melihat ni line tak clear ni. Itu natijah dia. Itu natijah dia. Dan juga pelaksanaan perintah. Kenapa kita kena sembahyang, kena puasa? Sebab ni kita dah percaya kan syurga neraka tu wujud. Kalau kita tak sembahyang, jawabannya neraka. Hasil daripada kepercayaan tu lah kita akhirnya kita laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Panjang lah dibagi definisi ni. Maksudnya bila sebab ilmu, maka itulah tadi kita akan bahas tentang kenapa kita perlu percaya begini. Akhirnya setelah tu kita pun percaya sampai tahap dia mendatangkan satu rangsangan lah, satu dorongan untuk kita beramal dan meningkatkan amalan kita. Boleh ya? Panjang definisi dia. Kita belajar kitab supaya apa? Supaya besok kita buka kitab ni kita faham. Kita baca balik, itu panjang lah, apa makna dia ni? Itu ustaz tu kata macam tu lah. Itu tujuan kita belajar kitab. Kenapa kita pakai kitab? Tak pakai kitab pun saya belajar, insyaAllah. Tapi kita belajar kitab sebab apa?
kita besok katalah lepas 5 tahun, 10 tahun kita dah khatam, kita buka balik kitab ni, oh okay, faham, kita faham. Itu tujuan kita belajar pakai kitab. Sebab tak semua kitab kita belajar kita faham. Ada buku pun kan, kadang kita baca buku pun ada benda kita faham, ada benda kita tak faham. Apa benda lah penulis ni dia nak sampaikan. Kadang-kadang lah bergantung kepada jenis buku yang kita nak sampaikan. Contohnya kita pergi kedai buku, kita kata, okey kasih saya buku tu engineering. Baca, faham tak? Tak faham. Bagi saya buku tentang barat kanser, buku tentang perubatan kanser, cik balik rumah baca, faham tak? Tak faham. Dia kena orang belajar bertahun-tahun kan, baru faham. Jadi ada kitab kita mungkin baca boleh faham, tapi ada kitab kita tak boleh baca sendiri. Dia kena ada pengajian, kena ada guru, kena ada siapa-siapalah yang mengajar. Tapi adakah sebahagian kita faham, sebahagian kita tak faham, itu biasalah. Lagi berapa minit ni? 5 minit ni? Okey, rasanya kalau saya masuk nombor 4 tu jadi sejam lagi. Kita buka soalan ke, ada tu nak tanya apa ke, tentang akidah ni ke, atau tentang masalah lain boleh, insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Mengaji ni soal jawab seronok sikit. Kita nak tahu kan, kita tanya. Ya, saya. Malam-malam akhir semua pakai sedekah kan. Kata masa malam saya lupa sebut kata tak boleh bukan mana kita kata kita transfer ke apa kita kata dulu ni mana. Tapi saya tanya kalau kita kata kita masuk ke kampung masjid kita pun sedekah kan. Ya. Masuk semua itu paling senang kali kampung masjid kan. Jadi kita datang sembahyang setiap malam setiap pagi masuk ke masjid. So maksudnya banyak cabaran, bukanlah kita transfer ya, kita tempat malam maksudnya. Bukanlah kita nak transfer ya, sama masjid kita akan cari itu sedekah. Sedekah ni maksudnya kita, makna sedekah tu apa? Milik kita, kita niatkan untuk pindahkan milik itu kepada siapa sajalah tertentu. Yang kedua cara dia, cara macam-macam. Blank in ke, transfer ke, masuk tabung ke, ataupun letak kat depan rumah dia betul lagi. Tak kira lah. Masuk tabung masjid tu je lah. Itu dia buat tabung nak buat apa? Takkan biasa saja tunjuk tabung kami besar lah. Mestilah masuk ke dalam tu. Dia bagi contoh tu sedekah dengan cara itu je. Sedekah pun macam cara tu tak ada masalah. Dia macam nanti adalah kalau sebab umumnya sedekah itu kita memberikan sesuatu hak milik kita kepada orang. Cuma nanti dipecah banyak dalam fiqh tu, bab fiqh. Dia ada zakat, dia ada infak, sedekah, dia ada hadiah, dia ada hibah, dia ada wakaf, dia ada wasiat. Itu nanti lain-lain. Kalau perincian di situ lain-lain. Umumnya sedekah ni kita bagi hak kita kepada orang lain. Nanti dia adalah hukum yang wajib, yang sunat. Nanti kalau macam hibah, hadiah, sedekah, zakat, nanti dia ada pula ijab dengan kabul. Ada yang wajib ijab dan kabul, ada yang tak wajib ijab, kabul saja, ada yang tak wajib dua-dua. Itu detail dalam fiqh lah. Tapi sekadar kita nak sedekah, tak perlulah bagi tahu kat apa ni pengurusi saya dah masuk tahu dan tabung tahu. Nanti kan kenapa kita tak ada ikhlas ke? Bukan, nanti kan tak sah kan, saya tak beritahu ni akad ni. Dia ada yang perlu akad, ada yang tak perlu akad. Kalau punya sedekah tu masuk je. Masuk, cuma kita niat lah. Niat untuk kita lah. Kalau niat, ya Allah, aku punya pahala sedekah kat masjid ni, aku hadiahkan kepada mak ayah aku yang dah meninggal. Pun boleh. Pun boleh. Transfer pun boleh, apa pun boleh. Dia jangan letak bawah sejadah, nanti imam kata ni aku punya ke siapa punya ni. Kalau masuk tabung tu jelas lah. Jelas tu masjid. Ada setengah masjid tu dia buat tabung anak yatim, tabung masjid, tabung mana tabung ada. Ada lagi? Ada lagi?
3 minit ni cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan ini pun rasanya last kot. Lepas ni Raya dah insyaAllah jumpa. Jadi saya mohon maaf lah sepanjang kuliah. Setakat ni dalam 3-4 kali kot kat sini. Kalau ada kesilapan, kesalahan, kata-kata yang tak menyedapkan telinga atau menyakitkan hati, mohon maaf banyak-banyak. Dan nak ucap selamat raya pun belum raya lah. Semua selamat ber-PKP itulah. Itu dah confirm dah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu yang baik daripada Allah Ta'ala. Bertarik kepada masalah, minta ampun kepada Allah, maaf semua. Mudah-mudahan bagi taufik kita faham amalkan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.